السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam bab khalifah lagi. Hari itu kita baca dah ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia sehingga layak menjadi khalifah. Hak yang pertama. Jadi termasuk yang kedua. Ciri-ciri yang kedua pula. Okay, insyaAllah. Yang keduanya, manusia memerlukan ilmu pengetahuan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Inilah yang merupakan rahsia pemilihan manusia sebagai khalifah. Okay. Jadi hari itu kita ngaji dah, kita kongsi dah sedikit ilmu. Khalifah ni dia ada khalifah umum, dia ada khalifah khusus. Hari itu ingat tak? Jadi kita ni selain pada para nabi, dia panggil khalifah umum. Nampak? Para nabi, para rasul tu, hak tu khalifah khusus. Sebab itulah para rasul dia maksum. Dia tidak ada dosa, tak ada. Dan dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk menjadi khalifah. Tu. Maka sebablah kesempurnaan pada para rasul tu, tidak ada cacat cela dia, sebab dia dilantik oleh Allah sendiri. Maka Allah lebih mengetahui siapa yang layak menjadi khalifah. Okey. Macam kita ni khalifah umum, kita ni kita dilantik oleh manusia. Kita boleh naik jadi pemimpin dilantik oleh manusia. Nampak? Jadi tak boleh lari daripada kesilapan dan kesalahan. Tu. Sebab itulah bila kita faham, kita angkat seseorang pemimpin, bila berlaku je kesalahan pada diri dia tu, kita tak mencela mereka. Kita tak kata uduh-uduh ke dia. Nampak? Apatah lagi kita tegurlah, kita berbincang. Sebab tak boleh lari daripada kesalahan. Sebab kita sendiri yang pilih. Nampak? Yang pilih tu bukan maksum pun. Nampak? Dak zaman kita ni zaman pakoh. Kaki mak repik pun pakoh ngundi. Faham? Kejap dak mak derak. Pakoh. Tu. Maka bila mak derak, mak repik, Syed Jahir contohnya, dia tak tahu dak siapa hak nak latih tu lagu mana ciri-ciri sebagai khalifah tu. Dia tak tahu, dia bakal pakoh je. Jadi ada kepentingan dunia untuk aku beres ayat tu. Faham lagi? Tu. Sebab tu kita nak ngaji. Bila kita ngaji, kita tahu hak layak menjadi khalifah. Okey. Jadi yang kedua, manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Maka khalifah umum, hari itu kita baca setiap manusia ni menjadi khalifah. Paling kurang pemimpin pada 7 anggotanya. Paling kurang. Semua menjadi khalifah belaka. Paling kurangnya siapa dia? Kita kena jaga 7 anggota kita. Itu rakyat kita. Faham? Kita sebagai khalifah. Pemimpin. Pemimpin itu hati kita lah, batin kita. Maka kita kena jaga 7 anggota kita tu. Sebab 7 anggota tu dipanggil semuanya amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang perlu kita jaga. Tu. Okey, jadi untuk mengawal anggota 7 tu daripada maksiat, untuk mengerjakan ketaatan, maka mereka perlu pada ilmu.
Sebab ilmu tu yang membeza hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang. Betul atau tidak? Jadi kalau kita dak ngaji dulu, masa kita dak ngaji dulu, kita tahu dak hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang. Kita tak tahu. Betul? Setelah kita ngaji, baru kita tahu hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang. Tu. Oh, rupanya mulut dak boleh kata ke orang. Dak boleh fitnah orang. Nampak lagi? Tu. Baru kita tahu bila kita ngaji. Jadi kalau kita dak ngaji, dak akan tahu. Betul tak? Maka ni penting sekali nombor satu, ilmu. Tu. Untuk menjadi khalifah, dah ilmu mesti ada. Sebab tu kita dak boleh angkat pemimpin yang jahil. Pemimpin yang tak ada agama, tak boleh. Walaupun dia dah CJ, bahagian dunia, bahagian pembangunan, bahagian ekonomi tu 100 gulung CJ buat alik. Faham? Dah boleh jadi khalifah. Nampak? Rosak dia. Rosak habis rakyat. Sebab dia jahil. Sebab tugas khalifah dia dah membawa rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tugas khalifah. Jadi kita tugas kita bawa tangan kaki kita ni kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menzalimi akan amanah Allah ni. Tangan ni amanah Allah. Pemimpin yang zalim meletakkan amanah tidak kena pada tempatnya, maka nama dia zalim. Mana lagi? Jadi kalau tangan kita tak tepat yang tak layak, maka zalimlah kita. Tu memimpin diri kita. Mata Tuhan suruh tengok jalan-jalan ke masjid. Tuhan suruh tengok muka ulama. Tuhan suruh tengok matahari, bumi, gunung, ganang supaya berdalilkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita tengok ke jalan-jalan maksiat. Kita tengok punggung orang puang. Maka nama dia zalim. Orang ni akan disambung di api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Jangan ingat main kita. Kita ni sebagai pemimpin Melaka ni. Tu. Kita. Maka untuk menjadi pemimpin, kita perlu memiliki ilmu. Tak ada ilmu dah sebining ya. Ni kerah nak bining lalu. Ayah pun bodoh. Faham? Anak suruh pergi Pinang lalu ayah. Ada kira anak bahan rambang kali. Betul tak? Sebab ayah pun nak pakai kawan dah. Kalau ayah tu aling, memang dia nak pergi Pinang anak orang. Dia pastikan anak dia lelaki tu reti dulu agama, baru boleh pinang anak orang. Tidak rosak habis anak orang. Betul tak? Ni dah. Tu. Dia tekan biti bila gaji anak dia 10,000, soho sangat. Mu cakap orang mu nak pinang anak siapa? Khabar ke ayah? Faham lagi? Ayah gila lalu. Sebab gaji anak 10,000 sebulan. Faham? Tu. Ilmu tak ada pun. Maka ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Manusia jadi jahil habis dah. Betul tak? Manusia jadi gila ke harta benda dah. Tu. Ni hari ni. Bukan orang jahil je gila ke biti. Orang alim pun gila juga. Ni akhir zaman ni panggil. Tidak ada kaya panggil ulama usul. Ulama dunia. Faham lagi? Tu. Ni akhir zaman. Kau jahil tu memanglah jahilnya. Dia tahu nak kedara je. Faham? Masyarakat nak acul lebur kat dia. Dia tak mikir pun masyarakat. Balik sejik, dengung rumah, tengok TV, bining tidur. Ni. Orang hari ni. Dia tak fikir masyarakat acul lebur ke? Ada. Faham namung. Maka ni. Ni di kampung-kampung. Ni kita dengar. Learning kita baik ramai dengan MPKK. Tadi, Mareng, Malang, ngadu. MPKK ni. Hari ni MPKK ni. Setengah tahun. Faham? Padang ni. Baru je tahu jadi MPKK. Tentang rakyat lagu mana. Nak ajak ke sejik lambu. Kalau bak saing borang, cok. Pergi belaka. Berkebuk lagi. Lebuk rumah. Dayah nebah. Kalau ajak risu ke? Basak lah. Betul tak? Dia beri surat tiap-tiap rumah ni. Tak mari setara marah. Dah muka biti. Ni kata. Sakit apa lemung. Bila lemung jadi pemimpin. Nampak? Sakitlah. Kalau pemimpin yang baik, memang dipikir nak suruh rakyat takut ke Tuhan. Sakit kepala. Kalau pemimpin hak dok aling, dok takut ke Tuhan, ni dok pelik. Nampak? Mu nak lapak motor ke, mu nak kalau pendek ke, kau nak mung lah. Mu tak pergi sejik pun. Nampak? Sakit kepala hari ni. Faham lagi? Tu. Jadi ni kita kena sedar.
Kena sedar. Okey, kita mesti memerlukan ilmu pengetahuan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Tu mesti ada ilmu. Inilah yang merupakan rahsia pemilihan manusia sebagai khalifah. Allah Ta'ala pilih manusia tu, yakni Adam alaihissalam, hak mula-mula sekali dilantik menjadi khalifah, yakni Adam. Sebab tu Allah Ta'ala ajar Adam tu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana Adam nak jadi khalifah? Tak? Maka diberi ilmu terlebih dahulu. Tapi Nabi Adam AS dipanggil khalifah khusus. Dia diajar oleh Nabi dulu, diajar oleh Allah daripada dulu lagi. Faham lagi? Tu. Macam kita tak, kita kena ngaji. Faham? Rasul dah payah ngaji. Sebab Allah Ta'ala lantik dia, Allah Ta'ala beri dia ilmu. Tu nombor satu. Okey. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah Ta'ala mengajar Adam alaihissalam tu segala nama dan khasiatnya. Allahu Rabbi. Alim tak Nabi Adam? Alim atau tidak? Alim lah. Sebab segala nama yang ada semua Adam tahu belaka. Tu atau tidak? Allah banyak nama. Di langit saja berapa jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Dan di bumi pula berapa bilion makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Maka segala nama tu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Segala nama. Tak kira kau duduk dalam mana mu. Mana lagi? Dan bukan nama saja, serta khasiatnya. Nampak lagi? Untuk apa ni? Daunnya ni untuk benda. Faham lagi? Daun keluduk ni untuk apa? Semua dia tahu. Rupuk ni untuk apa? Jarum mah ni untuk benda. Faham lagi? Tu. Maka ni semua diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kita orang beriman. Ada Quran tapi tak beriman dengan Quran. Faham lagi? Jadi payah kita nak cari obat, nak cari apa. Kita gantung ke Yahudu dan Nasara juga. Hak dia kena kaji obat kimia dia. Kita bahang duk obat tu, kecil manis sampai bercopok-copok balik. Faham lagi? Ya tak ni? Timbang apa? 120 kilo obat kecil manis. Faham? Tu pes semua. Mana orang dulu pakai akar kayu, daun-daun, pah warna. Faham lagi? Penawar-penawar hak pakai asah. Faham? Pah warna dah. Hak tu ilmu para wali panggil. Sebab para wali lah yang mewarisi Nabi SAW. Kita apa kita tinggal habis? Sebab manusia sudah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia sudah menyembah makhluk. Ini kata manusia sudah menyembah makhluk. Dia tidak menyembah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ambil ideologi orang kafir sebagai petunjuk bagi dia. Dia tinggal dah Al-Quran petunjuk untuk kita. Al-Quran ni dia panggil benda rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Okey. Jadi bila kita ngaji tafsir, rahmatan ni dia keluar dua sifat. Betul? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cukup tu. Sebab tu kita nak ambil rahmat. Ar-Rahman dipanggil nikmat dunia, kesihatan untuk jasad. Allahu Rabbi. Dah kalau kita ambil Quran, ada dah obat untuk jasad kita? Ada atau tidak? Ada lah. Sebab apa kita tinggal Al-Quran? Ar-Rahim dipanggil nikmat akhirat. Hidup tenang, aman, damai, bahagia, sentosa, nikmat dalam ibadat, nikmat dalam zikir. Itu nikmat Ar-Rahim. Tapi kenapa kita tinggal Al-Quran? Ni kata. Nampak? Jadi kita terkapai-kapai. Sedangkan Al-Quran mukjizat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita orang beriman. Nampak? Tapi apabila kita sakit, mana kita tengok? Sedangkan Quran kata dia, wa iza maridtu fa huwa yasfin. Apabila aku sakit, akulah yang berubat. Nampak lagi? Aku yang menyembuhkan. Itu Quran khabar kita. Maka siapa yang menyembuhkan? Allah. Ke Allah mari berubat macam tu bamu repo itu? Tak. Aku hantar Al-Quran, panduan macam mana untuk mengubati dirimu jasmani dan rohani. Ni. Maka ini pemimpin mesti alim. Betul? Mesti menguasai segala nama. Bang, Adam tahu semua, kita tak tahu banyak pun apa nah. Janji tahu. Faham lagi? Tu. Maka sebab itu para wali dulu, apa jawapan dia? Faham lagi?
Kena ketik dia ular. Faham lagi? Dia gitar langit. Baca sikit. Kosong. Baik. Kita dah ni, apa dang, naik. Dok main gitu kita. Faham lagi? 999. Betul tak? Ya dah ni. Dah, orang dulu kena kapak, luka. Ambil aliur langit juga. Pak, faham? Zuk tolak, berhenti darah. Betul tak? Pakuana dah Al-Quran. Penawar untuk kita. Dah kalau kita ngaji tafsir Al-Fatihah, 40 penawar paling kurangnya. Nampak? Segalanya ada pada Al-Fatihah. Nampak? Sebab kita dah tak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Quran khabar kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada padamu tu aku yang bagi. Daripada aku. Nikmat sehat, nikmat sakit, semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu lagi, kesehat je nikmat, sakit nikmat. Kita kata, nikmat benda sakit. Bagi orang beriman, nikmat sakit tu nikmat bagi dia. Nampak lagi? Tengok contoh Nabi Ayub alaihissalam. Setiap para Nabi, sakit minta dengan Allah. Allah Ta'ala ada wi ke dalam dia Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nikmatnya Nabi Allah Ayub. Faham lagi? Nikmat sakit dia. Itu orang beriman. Betul tak? Gitu. Maka nikmat sihat, nikmat sakit itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, bila kita faham semua daripada Allah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apabila kamu ditimpa kesusahan, musibah, kesakitan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Inilah kita nak ukur iman kita, di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini lemah kita umat Islam. Nampak? Lemah kita. Semua dipegang oleh orang kafir belaka. Orang kafir yang kontrol kita. Faham lagi? Dari segi kesihatan pun dia. Nampak? Hospital bahan ke dia. Ekonomi bahan ke dia. Pemerintahan bahan ke dia. Pembangunan bahan ke dia. Semua boleh ke dia belaka. Jadi mananya Quran yang menerangi segala-gala. Ada belaka pada Quran tu. Pembangunan, ekonomi, perubatan. Semua ada belaka. Tapi kita telah ketinggalan dengan penawar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab kita kurang memiliki ilmu. Sebab kita dikuasai oleh dunia juga. Belajar sikit-sikit. Itu perkataan ustaz dan perkataan ulama. Nampak? Kita ngaji fardu ain tak pedah. Lepas tu padang dah tu kata. Lepas tu carilah kedara. Kata. Kita nak hidup senang juga atas dunia. Siapa kata gitu? Ini ulama usuk. Ulama dunia dipanggil. Nampak? Hak ni lah yang melemahkan umat Islam. Jadi umat Islam tidak ada tauhid pergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan erti kata yang sebenarnya. Nampak lagi? Maka ni lemahnya umat Islam. Dok gantung ke Tuhan. Maka berjaya dok Yahudi dan Nasara sudah berjaya. Inilah lemahnya kita. Sebab kita hari ni tak ada nak gantung ke Tuhan dok. Bila kita bertipu musibah pun kita nak minta tolong Allah dok. Kita minta tolong ke makhluk. Ada segelintir tu buat amal yang ajak. Minta juga dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan. Sebab kita syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita melebihkan dunia daripada Allah. Hati kita sentiasa ingat ke dunia. Tak ingat kepada Allah. Maka nak doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kena sedar. Sebab tu kita kena mengajak manusia kembali kepada Quran dan Sunnah. Nampak? Kembali-balik. Sebagaimana para sahabat hari itu dia mewarisi daripada Nabi SAW. Kita tengok balik lagu mana Nabi tarbiyah para sahabat. Hebatnya Nabi tarbiyah. Ilmu yang mantap, mujahadah yang kuat. Nampak lagi? Cinta akhirat melebihi cinta dunia. Maka ni diajar oleh Nabi SAW. Nampak? Dah kita tak ada dah tu hari ni. Tak ada dah. Pergi sejik balik sejik. Pergi sejik balik sejik. Tak ada dah. Balik tengok TV, duduk kedai kopi sembang. Gitu je kita hari ni. Mana kehidupan orang Islam yang diajar dalam Al-Quran. Nampak? Sedih kita hari ni. Malam lepas kuliah sarjana malam minum air. Lepas tahlil ada tahlil kau. Berhenti awal. Kalau sarjana ada tahlil telefon lu Ustaz Mang. Ustaz Mang itu imam itu. Petang kita telefon dah. Mari pagi. Assalamualaikum tak? Assalamualaikum. Mana tak? Apa tu? Apa tahu dah kau telefon lu. Mari dah orang ni. Mari ya bah. Apa tu? Tahlil tak berhenti awal pula Ama tu ramai mati orang sarjana berapa orang minggu ni? 5 bah. Kata. 5 orang seminggu. Membabatoh lagu mana? Lagi. Dia main-main. Ramai kau? Tu kata bimbang aku.
Lepas orang-orang kayak aku. Faham lagi? Nampak? Jangan main. Jadi lepas kuliah tu, minum air. Ada sahabat tu ajak minum air. Lepas tu ada hamba Allah. Kita. Malu dia tu. Dia semayang di Masjid Putih. Semayang di Masjid Putih, jumpa orang Perancis dua beranak. Lelaki belaka. Ayah seorang, anak seorang tau. Kau dua beranak, kau panggil kau mana? Faham lagi? Dua beranak, orang Perancis. Tu. Jadi cakap dengan saya hamba tu. Cakap dengan saya hamba pun sebeli cakap Islam di Malaysia ni kata dia no akhlak, tak ada akhlak. Faham lagi? Tak ada cara jumpa dakwi salam. Dok mu tengok jumpa turun pada sejid pun dok tak dakwi salam langsung. Tu tanda tak ada dah. Kan Islam Nabi ayat dah. Islam kediang. Akhir zaman jumpa dakwi salam. Itulah Islam pada nama Nabi khabar. Ya dah. Tak jumpa dakwi salam setara barah. Lepas tu perhati ke cara ambil air semayang, cara apa dia kata. Tak ikut Nabi tu. Betul lah hari ni. Sebab orang dah belajar banyak lah ni. Betul tak? Belajar cara semayang, tak belajar ambil air semayang, tak belajar. Tak belajar belaka hari ni kan. Pakai buat je. Ramai jadi tengok teruk. Lepas tu saya yang mendengar gitu ni, sedap agaknya tu. Ya jok minai. Ya jok minai. Cakap panjang sikit. Faham lagi? Tu. Dia bercerita. Tentang Islam di Malaysia. Oh no, akhlak. Tak ada akhlak itu. Kalau nak tengok akhlak gimana? Algeria punya jok lagi. Faham lagi? Kita tengok ni. Memang itu solid. Betul tak? Ni yang kata Islam kat kita. Sebab kita hari ni jahil tentang agama kita sendiri. Kita dodang nak mendalami. Nampak? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Pernah tak kita ngaji bab semayang? Daripada awal sampai akhir terperinci. Detail. Kita hari ni ngaji bab semayang, takbir. Allahu Akbar. Kenapa takbir? Sebab apa takbir dulu? Tak tahu dah. Nampak lagi? Apa hakikat takbir sebenar? Tak tahu dah hari ni. Ke zaman ni. Dia tahu takbir ya? Allahu Akbar. Qiyam. Berdiri tegak. Dia tahu qiyam je. Hakikat qiyam. Tak tahu. Sebab apa diri dulu tak rokok? Tak ngaji dah. Pang lagi lah ni. Dadang lah. Pitih dulu. Betul tak? Ni kata. Maka macam mana kita hari ni? Ni. Rosoknya umat Islam akhir zaman. Tidak belajar dah belaka. Ni lah ke benda ni lah. Ilmu nombor satu kali. Sebab kita beramal dengan ilmu. Kita buat dengan ilmu. Bukan kita buat ikut suka kita. Tak. Betul tak? Mesti berpandukan ilmu. Tu. Barulah molek kehidupan kita. Tu. Maka ni pentingnya ilmu. Nak jadi khalifah mesti ada ilmu. Tengok detail, terperinci. Allah Taala kepada Nabi Adam AS sehingga segala nama dan khasiatnya sekali aku beri kepadamu sebab mu khalifah. Betul atau tidak? Maka semua sekali dia tahu. Maka ni lemah kita hari ni sebab kekurangan ilmu. Ngajilah kita. Dunia sekejap je. Allahu Rabbi. Bila mati berakhirlah dunia. Betul tak? Dah kita kehilangan Ustaz Yo Kemamang. Dah muda lagi. Muda pada hamba. Dah mati ya. Faham lagi? Tu tanda dunia ni sekejap je. Tak dah 40 pun. Betul? Dah kita ni 40 lebih. Alhamdulillah. Tuhan beri panjang umur lagi. Suruh tobat. Suruh cari ilmu lagi. Betul tak? Biar kita sedar tu. Bukan suruh cari biti. Biti ada dah cukup tu. Paling akhirat tu dapat banyak lagi orang kita tak dang. Semayang tak kosong lagi. Apa lagi? Raya hacul lebur lagi. Jiran tetangga lawang Tuhan lagi. Dah kita nak buat benda lagi. Itu kerja kita belaka tu. Betul tak? Bukan suruh cari biti banyak-banyak. Dah sekejap je dunia. Sekadar kita je. Sekadar hajat. Bersifat qana'ah. Memadai dengan apa yang ada je. Kita ni. Kejar akhirat. Rugi kita. Betul tak? Dah mati. Tak ada seorang bawa kereta kebal lagi balok dah. Tak ada. Betul tak? Ambo dah kat tengok dah memang tak ada punya. Tak ada. Semua diiringi dengan Al-Quran. Diiringi dengan zikir. Tahlil. Kayak gini buat tahlil pula. Tak. Dah mati nak tahlil kita. Masih hidup tambah. Betul tak? Ni yang mata. Ni akhir zaman. Jadi kita kena sedar. Dah mati tak ada dah. Ada benda dah kita. Okey. Maka kena belajar. Maka itulah kena sedar. Okey, maksudnya dan ia Allah telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Tak. Semua sekali. Segala nama benda dan gunanya. Habis licin. Tak. Allah Ta'ala ajar belaka kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu kita sedar itu. Kembalilah kepada Allah. Tu.
Orang yang paling warisi pada Nabi, ulama. Tak ada dah. Ulama akhirat dia panggil. Ulama ni dia tahu segala nama. Tak, Tuhan ajar dia. Maka itulah para-para wali dulu. Tak, wali-wali Allah. Tu. Okey. Habis itu. Jadi kesimpulannya, dengan ilmu manusia mempunyai keupayaan untuk meningkatkan tarafnya ilmu. Meningkatkan taraf kita. Ia taraf tabi'i, iaitu taraf akhlak yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, sama ada di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita ngaji macam 2 kalimah syahadah. Depan tu insya-Allah ada kalau mau panjang. Kalau rambut panjang, dan lagi kita baca depan tu. 2 kalimah syahadah ni ada 2 kalimah. Satu hablum minallah, satu lagi hablum minan nas. La ilaha illallah, hablum minallah. Perhubungan kita dengan Allah tak lebih lucu. Tak lebih lucu. Setiap saat dan ketika mesti duduk dengan Allah. Hakikat kita. Hati kita mesti dengan Allah. Setiap saat dan ketika. Tu. Sebab tu kata Abu Hurairah, la ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf tu menunjukkan adalah 2 kalimah syahadah tu 24 jam sehari semalam manusia tak boleh lupa ke Tuhan. Faham lagi? Tu. Maka hak kita dengan Allah, hakikat tu semua kepunyaan Allah. Hati kita mesti memandang keesaan Allah. Allah yang cipta, Allah yang tadbir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan segala urusan kerjamu. Faham lagi? Maka Allah Ta'ala, hak tu wajib kita pegang. Etikad akidah kita. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mentadbir. Betul atau tidak? Ini kemah pegang. Kita dengan Allah, perhubungan kita dengan Tuhan, tak boleh syirik dengan Allah. Betul? Lepas pergi pula Muhammad Rasulullah, itu hablum minan nas. Lagu mana Nabi ajar perhubungan kita dengan manusia. Betul? Perhubungan kita dengan isteri kita. Apa lagi? Kita pernah tanya tak? Kita ni berjaya tak lagi bawa bini kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ke kita gelang piti? Apa lagi? Mana janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pasti tak lagi bini kita tu kalau mati masuk syurga, dapat rahmat Allah. Ini tugas seorang pemimpin, seorang suami. Faham? Ya tak ni? Kebanyakan tu lelaki mesti rumah besar. Bini ai suka dapat rumah baru. Bini ai suka. Suka sungguh. Faham? Bini ai guli bating bila ai Mini Cooper 1 buah. Guli bating terus. Tu hak tu tok lelaki gila panggil. Faham? Tok lelaki tak ada akal. Kalau ada akal, dia kenal siapa Tuhan, siapa hamba, hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan larang. Dia sedar bahawa dia itu menerima amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, perhubungan kita dengan manusia, yang pertama sekali, hak paling hampir dengan kita. Faham lagi? Siapa dia? Paling hampir. Bini kita. Tak? Berjaya tak lagi kita sucikan hati dia daripada segala selain pada Allah. Kita tanamkan dalam hati dia supaya dia mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya. Jaya dah lagi kita. Sedap terima nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Sah. Sedap. Gapiku dah luat lagi. Bahasa tu lagi. Faham lagi? Janji tu. Janji dengan Tuhan. Janji dengan Nabi. Janji dengan Tok Tunggeng Mungo. Faham lagi? Kata-kata panggil Tok Tua, Tok Tunggeng. Faham lagi? Betul tak? Wahai Allah, wahai Nabi, wahai Tok Tua aku akan bawa anakmu tu kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun aku mati, walaupun aku habis lagu mana pun, kena igak, kena je ke, tak kira lah. Aku akan bawa anakmu ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ikrar kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab tu Tuhan seru kepada orang beriman. Hei orang yang yakin kepada aku. Ku anfusakum. Selamatkanlah diri kamu. Wa ahlikum nara. Dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Faham lagi? Orang yang yakin sahaja yang akan menyelamatkan diri dia dan ahli keluarga dia daripada api neraka Allah. Berapa orang suami yang sanggup ikat isterinya di tiang. Dah akhir zaman kan, dah Nabi suruh ikat perempuan-perempuan isteri-isteri kita di tiang, jangan tubik je. Sebab Dajjal berleluasa di luar sana. Betul atau tidak?
Dajjal tahu Dajjal? Yahudu wan Nasara. Itu Dajjal besar. Faham? Dia takut, dia tawang bini-bini kita Nabi suruh ikat tu. Ikat kemah. Nampak? Tu. Tapi apakan daya, Dajjal ni kuat sungguh pas dalam rumah. Faham lagi? Bini kita tengok respi kita. Zium. Aduh. Oh, respi ni. Respi ni kena wakil ni kena pakai orang jenis ni. Lepas tu tu beg orang. Zong. Selok aja dalam Facebook ni. Beli sekarang. Cuma klik je beli sekarang. We nombor IC. Papa rumah bawah. Bayar piti. Tok lelaki bayar. Mapuh itu ya. Tok lelaki. Faham? Dah nak sedekah. Tu tak? Bukan Dajjal lagi. Nah, disuruh kita cinta dunia. Sebab tu orang beriman sahaja. Orang yang beriman, Tuhan we dak liu. Tengok walaupun dunia dihiasi dengan berita comel, dak liu. Faham orang beriman? Dak usah tayang lah depan dia. Tapi kalau orang dak beriman, orang fasik, orang syirik, orang munafik, dia akan rasa dahaga, lapar yang teramat sangat. Bila Dajjal wari makanan berebut, walaupun ikut Dajjal jadi kufur, dia sanggup kufur kerana dia lapar sangat. Beginilah manusia hari ni, sanggup kufur kerana nak kejar kekayaan dunia. Tengok kaya yang lalu zong liu, ripong kat beti, ripong. Anak dara nak pinjam 200, dak wi, tak ada payang aja. Aku nak kaya kata. Apa lagi? Nah, hak ni nak sambung soto. Nak sambung soto tu, tiang soto. Apa lagi? Dah. Anak dara rezak basak terai, dak wi sekarang beti. Maka inilah orang dak beriman dia seliu tengok benda-benda tu. Orang beriman dah dia ada qanaah, memadai dengan apa yang ada. Faham lagi? Ini orang beriman. Dah ramai dak kena tipu ni. Tu kata bahan Dajjal bilicingnya. Tu tak? Ni kita nak sedar. Semua gila belaka ke harta benda. Inilah kita berjaya lagi. Nah, berdaya dah lagi kita kontrol hak paling tepi kita sekali dah kita khalifah. Nah, supaya berqanaah. Nah, tak gila ke pakaian, ke baju. Orang tu beg lenang bawah, lenang tak kira lah. Lenang khisi, lenang dia pun layang ke tak kira. No, tak tengok. Pakai jubah labuh tu semacam, pakai budah tu jugalah. Pakai jubah tu lah. Nampak lagi? Mudah so tayang sipur kau tu balik kau tu pusing kau atas pun dah aku pakai gitu je. Faham lagi? Yalah ni. Nak beli alat solek, merah situ, kuning situ, biru situ. Tak payah, abang tak suka. Faham? Kalau mau pakai alat solek pun nak tunjuk siapa? Tunjuk untuk abang lah. Untuk abang, oh abang tak nak. Mu ada mu semayang tahajud cukup comel dah mu. Faham lagi? Tu. Itu. Main biru merah bukan tengok batang depan mu. Nung tai makan gula. Tengok makan gula baru ni. Kata Ustaz Zahar macam langgol lori biru tu kuning tidak. Faham lagi? Ya dah tu. Faham? Depan kita tiup angin. Faham? Tu kata pandang muka mu. Lah, iyalah. Ada kita khalifah. Tu tak? Selamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, diri kita dulu. Jadi bila diri kita mesti memiliki ilmu. Betul? Dan kita jihad, mujahadah, tentang nafsu kita. Nak jaga 7 anggota ni. Apa lagi? Makan tak banyak, tidur tak banyak, cakap tak banyak, kaki tak kita lara, tangan tak camik hak orang, perut tak darah haram, kemaluan hak dia je, hak orang tak ada orang. Kita hak rumah tak orang, hak orang rang lagi. Faham lagi? Betul tak? Maka tu nafsu kita. Kita tak nak lawang nafsu kita. Tu. Iyalah ni. Lepas tu yang halal aja. Betul? Maka ni, itu kita sebagai pemimpin. Jagalah 7 anggota kita ni. Nah. Kalau buat makan Allah dah nak tinggal dah tu. Nak buat mana? Tahlil tengok, tahlil lagi. Jatuh pinggang. Tapi minta maaf hamba dah tahlil lagi. Hamba dapat WhatsApp ni, hamba ada kerja. Garik ni. Nak tengok duduk sini Batu Nang tadi, tengok WhatsApp ada kerja. Molek kau ada tahlil kita bertiawa tak apa yang kuat. Pak biar. Sebab kalau lenung tahlil suruh bertiawa. Itu ustaz bertiawa lah ada tahlil. Hamba kau muju bertiawa. Faham lagi dak dah lengah. Mengat dak lengah setengah. Faham lagi. Allah hafizin. Faham. Tahu tak? Kim dia kita ni. Faham. No, F minor tu. Ki fantasi bola madu. Masa chorus tu. Bola madu di awan biru. Tahu hal suara. Okey. Habis itu. Kesimpulan dengan ilmu manusia mempunyai keupayaan untuk meningkatkan tarafnya. Situ lah. Ni habis tengok. Baca dah ni.
Sama ada kita mulia di dunia dan di akhirat. Okey, dua kalimah ni penting. Hablum minallah dengan hablum minannas. Perhubungan kita dengan manusia. Ini dua kalimah syahadah. Jaga tu. Hubungan kita dengan jiran lagu mana. Ni kita je ulang adik sejik tiap-tiap hari. Jiran sebelah dah ajak pergi sejik. Nampak lagi? Mungkin nak duduk dengan jiran selama 85 tahun dah hamba jiran dia. Dah mungkin sejik amak. Hamba kaki masjid bawah. Faham lagi? Dah jiran sebelah mu. Tu bukan kaki sedih. Allah sedih dah kena. Dah mu dah ajak je. Layang dia mana ya. Berat nandang. Mana perhubungan dengan manusia? Faham lagi? Tak ada kita. Mana Muhammadur Rasulullah? Dah Muhammad diutuskan untuk apa? Dah mengajak manusia tauhid kepada Allah dan sembah hanya kepada Allah. Tak. Maka ni kita lupa tu jadi manusia lara hari ni. Jadi kalau kita faham sungguh, ambil ingat comel. Kalau semua ambil tanggungjawab tu belaka, kita ahli masjid, dah jumpa saya dah pergi sejik, jom sejik lama kita ajak dia. Hari-hari. Lama bulu kat telinga je. Faham lagi? Ya tak boleh main hari-hari ajak lagi. Itu. Gila lekat kita. Ada benda-benda. Dia perlu ajak orang lain. Faham lagi? Ni. Kita dah ajak. Tak ada. Mana Muhammadur Rasulullah kita? Mana kita bersaksi sungguh? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian kita mana? Ni. Maka tutup tang syahadah ke atas kita tu, kita tak laksanakan. Ni bahaya kita. Okey. Sikit lagi. Yang ketiga akal fikiran. Anak juga akal fikiran jadi pemimpin. Akal adalah satu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia panggil furqan untuk membezakan yang mana Tuhan, yang mana hamba, yang mana hak dan yang mana batil. Itu akal itu. Okey. Satu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tidak dapat dinafikan kewujudan akal. Peranan dan kewibawaannya di dalam kehidupan manusia. Tengok akal kita diberi. Dengan akal ni kita boleh membeza apa serba, boleh buat tu, boleh make tu, boleh tu ni. Itu istimewanya kita. Itulah qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nampak lagi? Lembu tak reti buat mesin gang. Kita reti. Kambing tak reti buat aeroplane. Kita boleh. Faham lagi? Tengok akal kita. Allah Ta'ala kepada kita. Memang layaklah jadi pemimpin. Kalau tak dikurniakan akal, macam mana nak jadi pemimpin? Betul tak? Jalan susah. Macam mana nak menyenangkan? Buat jalan comel-comel. Nak suruh jerat-derah. Buat kereta. Faham? Itu akal lah tu. Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita boleh buat. Tengok ayam mana ada. Gok je tak ada. Faham? Tidur atas pokok. Tidur bawah rumah. Gitu je. Ya makan tu tak ada. Buat cemek molek, buat micau goreng, tak ada je. Lagi. Tak ada. Bahang tu ke. Pakai mati. Betul tak? Ni. Maka ni akal Allah Ta'ala. Untuk kita sebagai pemimpin. Untuk mentarbih dunia ni. Untuk memakmurkan dunia ni. Untuk membangunkan dunia ni. Boleh kata belaka. Pembangunan. Sebab tu kita tengok zaman hang tua dengan zaman kita ni jauh beza. Faham? Itulah akal. Allah Ta'ala kepada kita suruh fikir. Tapi akal itu mesti dipandu dengan Quran. Baru selamat. Betul tak? Pembangunan kita tak payah napi. Orang kafir buat pembangunan. Betul tak? Hak kita naknya Quran ni mengajar kita. Akal mesti pandukan Quran. Tu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita fikir, cuba kita renung. Dan kita ambil ibadah saja dulu. Kenapa kita ada sembahyang 5 kali sehari? Sebab apa? Nak fikir kita. Sebab apa kita ada sembahyang 5 kali sehari? Dan kita ada puasa bulan Ramadan, kita ada zakat dan kita ada haji seumur hidup sekali paling kurang. Apa lagi? Sebab apa tu ada tu? Sini kalau kita mikir, ngotok kita, tujuan dia aku hidup atas muka bumi. Ada solatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya. Kalau sembahyang pula, ada tahajudnya, ada witirnya, ada duhanya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Itu kalau kita boleh mikir, aku hidup atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji antara aku semua, hak mana yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruh cari kedara saja. Kita makan ni untuk beribadah. Betul tak? Apa mu makan so? Aku makan nak suruh gagah. Boleh sebut Allah. Betul?
Apa mu tidur? Nak suruh dok penipala. Bila aku sehat, boleh ajak manusia kepada Allah. Itu tujuan kita hidup. Bukan hidup untuk makan. Ni malam-malam tak makan kenyang restoran, balik bini tidur. La ilaha illallah. Mu hidup untuk makan kutuk benda. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni kau kita hayati. Puasa wajib, ada orang sunat pula. Ada orang rajin dak semayang puasa Nabi Allah Daud. Nampak? Tu orang kuat tu. Kita kami Senin boleh tahan kira dah. Faham? Tu ada pula puasa sunat. Ya Allah. Maka cerita benda kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ada pula selawat. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. So selawat kepada kita kan? Tahu selawat ke Nabi tiap-tiap hari Jumaat. Tiap-tiap minggu untuk kotak ayat. Ada selawat pula. Sunat selawat. Allahu Rabbi. Ni. Jadi kalau kita mikir, tujuan aku hidup ni suruh berbakti kepada Allah. Suruh ingat kepada Allah semua. Lepas tu ada doa pula. Sebab tu ada waktunya. Betul? Maka doa tidak ada waktu. Maka Allah nak ajar kita setiap saat menyebut namanya. Nak keluar rumah doa, nak masuk rumah doa, nak masuk jambang doa, keluar jambang doa, pakai baju doa, naik kenderaan doa. Bila doa semua, putus tak hubungan kita dengan Tuhan? Tak putus. Ini hakikat sebenar. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita boleh lupa kepada Allah? Sebab kita tak mengaji. Faham lagi? Itu hakikat sebenar dalam cipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nampak? Tidak aku jadikan jin dan manusia, mereka so kenal tauhid kepada aku dan taat kepada aku saja. Betul? Ini tujuan kita. Kita tak sedar. Kita tak sedar. Sebab tu kita lara. Anak tanya kita, ya, macam mana kau doa keluar tandah? Kata garu kepala lurus tu rambut. Ayah bodoh. Faham lagi? Ni kata. Tak boleh nak wayak. Benda ingat mong. Faham? Isabella ingat key D minor, A minor. Isabella Kim dia, original dia. Mung. Tahu. Dan kenapa mu tahu? Isabella D minor lah apa? Original. Masa mari tatong itu tak boleh pakai D tinggi ingat tak orang. Bahang A minor. Wajah kita kata tong. Lagi. Kerana ji. Mu pandai main tahu. Dak. Tak pandai. Kau mas pandai, dah pandai dia. Okey. Mudah tengok kita. Berapa fret ada kita. Kan? Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang putih buat kita. Allah ilhamkan kepada orang putih tu. Boleh buat kita. Betul tak? Tali 6 orang tau. E, B, G, D, A, E. 6 orang tali. Faham lagi? Dia bermula daripada E, F, F sharp, G, G sharp, A, B flat, B minor, C, C sharp, D, terus habis. Betul tak? Boleh buat lagu. Bisa Tuhan buat tau. Nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Goreng saja berengguk. Wah, jadi orang cawa gila. Mabuk dah sudah. Tu tengok orang main gitar, tengok tangan. Selalu dah tengok Henry. Dah Makidah apa sebut. Makidah kot ni. Kidah kot mana kot ni. Tengok Makidah aku. Dah bijoknya Tuhan tarbih. Dok baloh tangan ni. Tuhan yang tarbih. Betul atau tidak? Ini hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kamu hadap, di situ ada semua kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita orang yang hati bersih. Nampak kekuasaan Allah. Sebab manusia fakir pun tidak ada apa-apa. Itu la ilaha illallah, hakikat. Nampak? Kena peganglah tu. Semua Allah yang cipta, Allah yang tarbih. Baru kita kemah la ilaha illallah. Betul tak? Ni mau dia dimimpin. Dia gitu. Habis. Lambat pula jam ni. Kita berhenti 8.45 nak beluk wilaluan ke tahlil. InsyaAllah. Padang dah tu. Yang penting beramal je. Macam Amos semua ayat lah. Amos yakin dah percaya orang yang mari sejid semua sudah ada ilmu dah. Cuma perlu pada amal je. Beramal lah kita. Baru kita akan kuat, akan hebat. Contohlah, Amos pegang tu. Tok Guru kata dulu. Orang ada ilmu tak ada amal dia buat ibarat. Ada berah.
ada puyuk, nampak lagi? Ada kayu api, ada air, ada belaka. Cuma dia dok masak dan dok makan. Maka rasa dok nikmat nasi tu? Rasa dok? Dok. Kita ada ilmu dah. Baru nak Tuhan kata semayang ni sedap. Zikir ni nikmat. Nampak? Kita dok amal. Sebab tu dok rasa nikmat. Betul lah atau tidak? Rasalah. Taat ke Tuhan ni nikmat. Betul tak? Jadi bila kita amal sungguh, nikmat. Dah start bermayang lama, dah rasa kau dah tinggal itu. Baiki, cek. Mungkin akidah mu dah betul, dah semayang mu pakai ikut orang, dah belajar secara betul. Tu. Kalau betul sungguh ikut, insya-Allah memang rasa nikmat dalam solat. Nampak? Tu baiki. Ada masalah lah tu solat kita. Tu. Maka sini kena baiki. Okey. Kita baca berabi rakaat ni je. Akal juga di antara unsur yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tahu. Sebab tu lembu tidak difardukan, tidak diwajibkan dia kena Allah dah. Lembu berok kat namuah nak berok mana pun, tak ada masalah. Lembu nak makan apa, makanlah mu kat mana-mana pun. Dia hupuk orang ke bahagia. Tu lagi. Tak ada masalah. Jadi kalau kita hak orang kita bahang juga, nak hidup menyusah orang, padang. Serupa lembu. Jangan nyusah orang kita. Kita menyenangkan orang. Kita menggembirakan orang. Itu Islam. Islam menggembirakan orang lain. Betul atau tidak? Dia menerangi orang lain. Itu Islam. Tidak? Contoh kita tengok Nabi. Tak ada dah contoh balik. Nabi ya. Nabi sanggup bertukar mata demi umat. Nabi sanggup berpanah demi umat. Allahu Rabbi. Nabi sanggup berlapar kerana umat. Nak cari warna lagi. Nak cari warna lagi. Sehebat Nabi SAW. Jadi, kalau kita tahu kita ikut sungguh, jiwa Rasulullah tu ada pada diri kita, begitu juga kita hari ni. Sanggup lapar kerana manusia. Sanggup susah kerana manusia. Dok tidur malam kerana manusia. Baru betul kita. Barulah jiwa Nabi tu bersama dengan kita. Semangat perjuangan Rasulullah ada pada diri kita. Maka insya-Allah kita mati akan bersama dengan Rasulullah di mahsyar nanti. Sebab jiwa Rasulullah bersama kita. Ni kita takut jiwa Rasulullah tak bersama dengan kita. Hak ni kita takut. Faham lagi? Hak ni kita kena sedar. Akal adalah sebagai asas utama bagi manusia untuk menerima tanggungjawab serta menjelaskan kebenaran Islam. Okey, sebab tu akal diduduk pada kalimah Muhammadur Rasulullah. Hidup situ. Sebab ia boleh beza. Aku hamba mu Tuhan. Faham lagi? Maka kerja aku jalan sebagaimana hamba. Tinggal hak dilarang, buat disuruh. Itu kerja kita. La ilaha illallah, baik ke jahat ke, semua ke hak mu belaka. Hak tu duduk dalam kemah. Faham lagi? Hak tu musyahadah kita, roh kita dengan Tuhan. Faham lagi? Sebab tu roh tu masuk dalam rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal jalan tanggungjawab. Aku hamba. Tak boleh buat benda jahat, kena buat benda baik. Betul, itu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, jahat baik ke kenapa, semua hak Allah belaka. Semua dari Allah. Hak tu pegang kemah akidah kita. Betul tak? Comel lalu kita ngaji. Ni pada hak tu belik dah. Dah ia belaka, dah warna pun aku. Kata hak ia belaka, lepas tu suruh aku tinggal melarang pula. Hak tu ngaji dah habis. Ngaji biar faham boleh. InsyaAllah. Ni akidah. Baru comel tu. Hak tu duduk pada akal. Betul? Kerana akal tu kita jadi ada yang larang, dia suruh ni. Betul tak? Tu. Itulah bendanya. Okey, tu kena ngaji lah. Ngaji khusus. Walau bagaimanapun akal mestilah tengok ikan ni. Walau bagaimanapun akal mestilah dipandu oleh wahyu, oleh Quran. Nampak? Tu agar fitrahnya sentiasa memandu manusia ke arah kebaikan. Itu akal kita mesti dipandu dengan Al-Quran. Jadi kalau kita tak reti Quran, macam mana nak hidup di atas muka bumi Allah? Sedangkan panduan kita Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena reti Quran. Tak ada lah. Obat je. Faham? Dah ustaz belajar Quran payah hok. Nak ngaji. Gina dah hidup bawah ulama lah. Belajar pakai mati tak apa. Faham lagi? Belajar sama-sama tak ada masalah. Mati tengah belajar tak apa. Dia gitu. Okey. Yang pentingnya kita kena belajar. Jadi masa padang dahulu. InsyaAllah lah. Dah habis ni. Habis yang ketiga. Yang keempat.
kemudahan ni pula. Kalau kita baca ni pula, ambil bimbang kau dah kenal apa. Kalau dah baca tahu you wah pula ambil pukul 10.30 dak tadi mana kita. Lagi. Baik kita berhenti dah. Pandai tak mau nak sembuh. Lagi. Okey, insya-Allah padang dah kita pakat beramal tubik lagi beramal. Kita beramal je. Okey, insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi